Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Hajah Syafiee dalam Buletin Pahang Sabtu 22 Januari 2022. Kerajaan Pahang memberikan pengecualian denda bagi kelewatan pembayaran cukai tanah kepada 389 peneroka Felda Kemasul di Bentong. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail berkata, pengecualian tersebut membabitkan jumlah hampir RM500,000. Dan dalam masa yang sama juga Kerajaan Negeri telah memutuskan supaya mereka semua tidak perlu membayar denda lewat cukai yang berjumlah hampir RM500,000. Mana Kerajaan Negeri waive lah. Kalau tidak mereka kena bayar. Jadi ini mungkin memberi kelegaan sedikit kepada mereka. Di samping mendapat surat tanah milik, mereka mendapat khabar gembira iaitu mereka dibenarkan, dikecualikan daripada bayar cukai. Bukan cukai, denda lewat. Denda lewat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyampaian suratan hak milik peneroka Felda Kemasul di Bentong hari ini. Hadir sama ialah Barisan Esko Kerajaan Pahang, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pegawai Daerah Bentong, Yang Hormat Datuk Muhammad Zulkifli Hashim dan Ketua Peneroka Rancangan Felda Kemasul Encik Roslan Alias. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warosdi memaklumkan kesediaan kerajaan negeri menambah jumlah peruntukan membina semula rumah baru bagi penduduk terjejas banjir baru-baru ini di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia iaitu sebanyak RM19,000 menjadikan jumlah keseluruhan ialah RM75,000 sebuah. Saya berpandangan sekarang ni kita ada rumah 65,000 rumah rakyat Pahang. Itu pun baru ni saya mendapat aduan pandangan supaya 65,000 dah tak boleh buat lah. Kecil sangat dan sebagainya. Harga barang naik. Jadi Kerajaan Negeri setuju untuk menaikkan rumah rakyat Pahang kepada 75,000. Dan semasa bermesyuarat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya telah membangkitkan bahawa mohon izin Kerajaan Persekutuan supaya Kerajaan Negeri tambah 19,000 menjadikan sebuah rumah 75,000 dan konsepnya seperti mana rumah rakyat Pahang. Kolaborasi Strategik Universiti Malaysia Pahang UMP dan Yayasan Al-Sultan Abdullah atau YASA dalam bidang pendidikan, penyelidikan dan komuniti bakal memantapkan lagi usaha penghasilan pelajar berkualiti di negeri ini. Ia dimeterai dengan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman antara UMP yang diwakili pemangku Naib Chancellor UMP, Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin dengan Pengurus Besar YASA Datuk Haji Abdul Munir Abdul Basit yang disaksikan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Hasanat Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Bilal Shah baru-baru ini. Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin berkata, UMP adalah sebuah universiti yang fokus dalam bidang pendidikan teknikal yang berkualiti tinggi dengan menawarkan program-program akademik yang cemerlang melalui persekitaran yang kondusif bagi melahirkan pelajar-pelajar yang kreatif dan berinovasi. Menurutnya, kepakaran dan kemudahan fasiliti yang dimiliki dapat menjadi platform bagi UMP menyediakan saluran khas kemasukan kepada peserta Akademi Menara Gading AMG untuk mengikuti pelbagai bidang pengajian di UMP. Beliau berkata kerjasama ini bakal mewujudkan Vision of Future Innovator bersama Pusat Diploma dan Asasi UMP serta program Innovator Masa Hadapan Future Innovator Program yang melibatkan seramai 30 orang pelajar yang terdiri daripada golongan asnaf, orang asli dan mu'alaf. Dalam pada itu, beliau berkata sebanyak RM20,000 disumbangkan pihak UMP Advance kepada YASA di mana sumbangan itu telah disampaikan oleh pengurusi UMP Advance Yang Hormat Datuk Muhammad Syahril. Liputan perkhidmatan internet lemah di Kampung Peruang Lipis yang telah lama dialami penduduk kini berjaya ditambah baik susulan siapnya kerja menaik taraf stesen pemancar kerangkaian 4G di kampung tersebut sejak November tahun lalu. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, sebelum ini pihak SKMM telah turun padang bertemu pemimpin setempat serta penduduk bagi mendapatkan maklum balas terkini. Beliau berkata, penduduk Kampung Peruang sebelum ini telah beberapa kali membuat aduan kepada SKMM berkenaan masalah liputan yang dihadapi. Justeru katanya, dengan tersedianya perkhidmatan 4G di kampung tersebut, ianya membolehkan penduduk mendapat capaian internet yang lebih berkesan sekaligus memudahkan urusan seharian mereka.
Menurut beliau lagi, melalui pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di daerah Lipis, sebanyak 52 menara baru dengan liputan 4G akan dibina di mana 4 telah disiap dan beroperasi manakala baki 48 menara lagi dalam proses kajian tapak dan mendapatkan kelulusan tanah. Dalam pada itu, beliau berkata sebanyak 146 stesen pemancar sedia ada di daerah itu juga akan dinaik taraf kepada rangkaian 4G. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.